Kita dapat lagi berjumpa untuk kelas bahasa Arab, untuk kelas bagi bilangan yang ketiga insya-Allah. Dan sebagaimana yang telah kita lalui pada kelas yang lalu, kelas yang pertama dan kelas yang kedua, yang mana pada kelas yang kedua sepatutnya saya mengedarkan nota yang saya edarkan pada malam ni. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada di bahagian atas tu saya tulis kelas Arab komunikasi bilangan 2. Tapi sebenarnya ini adalah bilangan yang ketiga lah. Sebab hari tu kita tak baca yang baru. Kita buat ulang kaji pada kelas yang kedua, insya-Allah. Baik. Perbahasan kita pada malam ini adalah masih lagi berkaitan dengan al-hayah al-yaumiyah, kehidupan harian. Okay, masih lagi berkisar tentang kehidupan harian. Cuma situasinya adalah fil musalla. Situasi dia adalah di surau, fil musalla atau fil masjid. Okey? Jadi perkataan Arab kita dah gunakan dalam bahasa Melayu kita. Kita katakan ini adalah musalla. Okey? Kemudian masjid kita kata masjid. Jadi itu adalah perkataan Arab yang dipinjam oleh bahasa Melayu. Jadi untuk perkataan musalla dan masjid, perkataan ni kita jangan lupalah, sebab maksud dia dah jelas. Okey? Okey. Pada kelas yang lalu saya ada memaklumkan ataupun saya memberitahu kepada tuan-tuan semua bahawa di dalam bahasa Arab dia membezakan antara lelaki dan perempuan. Okey? Dia membezakan antara lelaki dan perempuan. Kita namakan yang perempuan kita namakan muannas, yang lelaki kita namakan mudzakkar. Okey? Jadi kat sini ada dua soalan. Kalau tuan-tuan tengok pada nombor 1, kita ada dua soalan, dua bentuk soalan. Yang pertama, soalan kepada lelaki. Okey, soalan kepada lelaki. Madza? Okey, madza bermaksud apakah? Okey, madza apakah? Kalau tuan-tuan ingat lagi, masa kita belajar yang pertama, ada juga perkataan kata tanya yang kita gunakan yang membawa maksud apakah, iaitu ma. Ma juga membawa maksud apakah. Madza juga membawa maksud apakah. Jadi bagaimana kita boleh membezakan antara maza dan ma? Kalau kita tengok kepada soalan yang menggunakan ma, perkataan dia yang pernah kita praktik sebelum ni adalah masmuka ataupun masmuki. Okey. Ma ini akan digandingkan dengan kata nama. Ma akan digandingkan dengan kata nama. Dan madza akan digandingkan dengan kata kerja. Jadi kita tak boleh kata ma taf'al, tak boleh. Kita kena kata maza taf'al. Maza taf'al. Kalau nak bariskan boleh juga tuan-tuan, tuan sebut maza taf'alu. Kalau nak mudah, matikan saja. Okey, maza taf'al. Okey.
Taf'al ini datangnya daripada perkataan fa'ala. Fa'ala. Fa'ala bermaksud berbuat. Fa'ala bermaksud berbuat. Jadi kenapa ada ta di sini tuan-tuan? Ta di sini menunjukkan kamu. Jadi maksud ayat ni, apakah kamu sedang buat? Ataupun kita nak sempurnakan ayat tu, apakah yang kamu sedang lakukan? Lakukan. Okey, untuk lelaki. Okey, ini untuk lelaki. Membawa maksud kamu. Okey? Ini saya kena terangkan sikit sebab dia ada berkait dengan jawapan dia nanti. Okey, dia berkait dengan jawapan dia. Okey. Kemudian kita tengok soalan untuk perempuan. Maza taf'alin, ada tambahan di hujung dia. Ada tambahan apa tuan-tuan? Ya nun. Itu menunjukkan untuk soalan itu ditujukan kepada perempuan. Maksudnya soalan itu daripada sesiapa saja, sama ada yang bercakap itu lelaki ke, yang bercakap itu perempuan ke. Tetapi kalau pihak yang kedua itu adalah perempuan, maka kita akan gunakan yang bahagian perempuan lah. Okey, kalau orang yang bercakap pihak yang kedua itu adalah lelaki, maka kita akan guna bahagian yang pertama. Si penanya tidak ada masalah, lelaki ataupun perempuan, dia tidak memberi apa-apa kesan ataupun ada perbezaan, tidak. Okey, kita tengok yang perempuan pula. Maza, ini dia punya basicnya yang kita kena maklum lah sebab nanti soalan ini je yang kita akan banyak gunakan nanti dalam perbualan lah. Maza taf'alin, kalau nak bariskan maza taf'alina, jadi ada ta, kemudian ada ya nun. Okey, dia membawa maksud sama juga. Apakah yang kamu sedang lakukan? Soalan itu untuk perempuan. Okey, ini untuk perempuan. Okey, bila kita ditanya tentang apa yang kamu sedang lakukan, jadi jawapannya mestilah saya kan. Jadi kalau kita tengok pada perkataan fa'ala ini tadi, yang awal dia ada ta yang menunjukkan kamu lelaki, kemudian ta dan ya nun menunjukkan kamu perempuan. Kalau menunjukkan saya, hanya tambah hamzah, kemudian sambungkan dengan fa, ain, lam. Af'alu ataupun af'al. Ataupun kita nak kata sini, untuk kata kerja yang menunjukkan saya, dia ada alif. Alif berhamzah. Ini menunjukkan saya sedang melakukan. Okey? Jadi dalam Al-Quran dia berpusing-pusing lah. Perkataan ni dia berlegar-legar daripada kaedah ni juga. Kita akan jumpa yang macam ni, kita akan jumpa yang macam ni, kita akan jumpa yang ada ta dan juga ya nun. Okey? Jadi dalam Al-Quran, contoh ya, ada satu ayat tu saya ingat, dia punya perkataan maza taksibu ghada. Kamu tidak akan mengetahui maza taksibu ghada,
Apa yang kamu akan usahakan? Ya, apa yang kamu akan dapat? Taksibu ghada, esok. Okey? Taksibu berasal daripada ada ta dekat situ. Taksibu menunjukkan adanya maksud kamu. Okey, sini menunjukkan kamu. Kalau dalam bahasa Melayu kita pisahkan antara kamu dan kata kerja. Tapi dalam Arab tak, dia bergabung. Okey, dia bergabung. Jadi kalau kita nak faham ayat Al-Quran, kita kena faham juga dia punya kaedah sikit-sikit lah. Baik. Bila kita ditanya maza taf'al dan maza taf'alin, maka apakah jawapan dia? Jawapan dia adalah kita kena letakkan alif berhamzah. Jadi kita tengok nombor 2. Contoh jawapan dia, ana azhab ilal musalla, ataupun ana azhab ilal masjid. Apakah maksud azhab? Azhab bermaksud, kalau kita tengok di bahagian belakang ada qaimatul mufradat. Saya dah bagi qaimatul mufradat. Azhab bermaksud saya pergi. Ana, saya. Azhab, pergi. Okey, dia tambah lagi dengan alif ni. Okey, saya pergi ke musalla. Saya pergi ke masjid. Okey, tuan-tuan ikut saya. Ana azhab ilal musalla. Ana azhab. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, kalau tambah hamzah beralif, alif yang berhamzah, kita kata maksudnya adalah saya. Bagaimana kalau kita nak kata kamu pergi? Kita kata tadi kaedah dia adalah ganti, maksud gantikan alif dengan ta. Kalau ana azhab, anta tazhab, anti ta, kemudian di hujung tambah ya nun. Bunyi dia tetap sama. Sebelum ya ni berbaris bawah. Okey, saya ulang balik. Kalau saya kata ana saya. Ana azhab. Anta tazhab. Okey? Anti tazhabina, kan? Tazhabina. Okey? Kalau untuk lelaki kita kata anta tazhab. Untuk perempuan kita kata anti tazhabina. Okey, jadi soalan dekat sini, jawapannya adalah ana azhab ilal musalla, ana azhab ilal masjid. Okey, jadi ingat azhab bermaksud saya pergi. Okey, jawapan yang berikutnya, ana amshi ilal musalla. Okey, tuan-tuan ikut saya. Ana amshi ilal musalla. Amshi bermaksud berjalan. Kalau kita cakap dengan orang Arab, awal-awal kita selalu dengar orang Arab kata mashi. Apa maksud mashi? Boleh, okey. Mashi tu maksudnya okey, tak ada masalah. Mashi. Okey? Jadi kalau perbuatan ni amshi, kita kata saya berjalan ke musalla, saya berjalan ke masjid. Okey, kalau awak berjalan, kamu berjalan ke masjid untuk lelaki, kita tukarkan alif kepada ta. Maka kita akan kata anta
tamshi. Anta tamshi. Kalau perempuan, anti tamshina. Okey, anti tamshina. Okey, anti tamshina. Okey. Seterusnya, ana atawadda fil musalla. Okey, ana, okey ikut saya, ana atawadda fil musalla. Okey, atawadda bermaksud berwudu. Okey, tawadda. Okey, atawadda bermaksud berwudu. Okey, kat belakang tu saya ada letak. Kemudian, ana usalli fil musalla. Usalli. Ini biasa kita sebut. Usalli fardal maghribi. Apa maksud usalli? Saya salat, bersalat. Okey? Cuma di dalam lafaz niat tu kita maknakan sahaja. Maksudnya kita nak menunjukkan niat itu disengajakan. Maksudnya niat itu disengajakan, maksudnya niat kita melakukan solat itu bukan atas tak sengaja. Memang kita sengajakan perbuatan tu. Okey? Jadi usalli, jangan kata ana tusalli. Ana tusalli dia dah menjadi ta, itu menunjukkan kamu salah. Okey? Ataupun tusallina. Okey, kita mesti pastikan usalli. Okey, usalli bermaksud saya bersalat. Okey, usalli. Seterusnya, ana aqra az-zikr fil musalla. Okey, ana aqra az-zikr fil musalla. Okey, az-zikr kat situ saya matikan, tuan-tuan, sebab saya tak nak terlalu berat sangat kalau kita sebut baris hujung. Okey, asal dia macam ni, tuan-tuan. Az-zikra. Az-zikra. Maksud dia adalah zikir. Ini juga adalah zikir, adalah juga diambil dari perkataan Arab. Okey, az-zikra. Kalau kita matikan az-zikir. Ana aqra az-zikir. Saya membaca zikir fil musalla. Okey, saya membaca zikir fi musalla. Okey. Yang terakhir sekali, ana aqra al-Qur'ana. Okey, ikut saya. Ana aqra al-Qur'ana. Ataupun kita matikan, ana aqra al-Quran fil musalla. Aqra al-Quran fil musalla. Saya membaca Al-Quran di musalla. Kalau kita kata kamu membaca Al-Quran, lelaki, anta taqra Al-Quran. Kalau perempuan, anti taqra'ina. Tukarkan dia punya. Tadi kalau kita tengok tadi taqra, mula aqra di sini tadi. Okey, kita tinggalkan huruf alif tu, jangan bawa kat sini. Kita hanya ambil qaf, ra, hamzah saja. Kemudian kita tambah ta. Okey, tambah ta. Kemudian tambah ya, nun. Ya ni berbaris mati, nun ni berbaris atas, sebelumnya berbaris bawah. So yang ni boleh tukarlah. Okey. Jadi untuk
perempuan dia panjang sikit lah untuk perempuan dia punya ayat tu, perkataan tu dia jadi panjang sikit. Okey, jadi inilah serba sedikit soalan ataupun jawapan-jawapan asas yang boleh kita ingatlah. Sebab kalau untuk perkataan Aqra kita ingat surah An-Nas, Iqra kan, Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra dalam surah An-Nas tu dia membawa maksud arahan, bacalah. Okey, apabila malaikat Jibril datang menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi, malaikat Jibril minta Nabi ikut apa yang telah dibaca oleh Jibril. Jadi arahan dia adalah Iqra. Kalau kita nak arahkan orang baca, Iqra. Jadi Arab ni dia ambil daripada perkataan qara'a tu. Qara'a itu adalah kata dasar dia lah. Daripada qara'a tu nanti dia boleh masuk ta, menunjukkan kamu taqra. Dia boleh masuk untuk menunjukkan perempuan, dia masuk ta dan juga yanun, maka dia akan jadi taqra'in. Dia masuk alif untuk menunjukkan saya, jadilah aqra'u. Okey? Sebenarnya banyak lagi. Kerana dalam Al-Quran juga ada ayat yang bawa maksud kami. Inna nahnu nazzalna zikra. Nazzalna di situ ada menunjukkan kami. Kemudian ada menunjukkan yang sekarang dan yang akan datang. Macam yang sekarang ni, kaedah ni menunjukkan yang sekarang. Okey, menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan sekarang. Okey? Ataupun kita kata apa kaedah English ni, kita kata present tense kan. Okey. Yang ini adalah kaedah present tense. Baik. Okey tuan-tuan, cuba kita tengok kepada muka surat 3 tuan-tuan. Okey, kita nampak situasi dekat sini. Saya wujudkan situasi dekat sini. Okey. Okey, latihan ini secara berpasangan. Okey, seorang mesti menjadi penanya dan seorang lagi mesti jadi orang yang menjawab. Okey. Cumanya dekat sini saya dah tetapkan nama dia lah. Sebab saya nak tengok tuan-tuan alert tak tentang perubahan-perubahan ini. Okey? Okey, kita test percubaan. Okey, soalan pertama sebagai contoh. Katakanlah saya dengan Ustaz Anwar. Okey. Kalau Ustaz Anwar nampak soalan ni, Amin, apa yang kamu sedang buat? Okey, apa yang patut ditanya oleh Ustaz kepada saya? Kalau saya ni Amin, Ustaz nak tanya macam mana? Kita kata tadi untuk apa yang kamu sedang buat tadi ada untuk lelaki dan untuk perempuan. So soalan untuk saya tu apa? Untuk saya ni, kalau saya ni Amin. Amin, maza taf'al. Okey, kerana saya lelaki, maka Ustaz akan tanya saya, Amin, maza taf'al. Kan? Tengok balik pada yang pertama ni. Untuk lelaki, untuk perempuan. Okey? Kemudian saya kata saya nak pergi masjid. So jawapan saya adalah ana azhabu ilal masjid. Okey, ana azhabu ilal masjid. Okey, jawapannya ada pada nombor 2 tu. Okey. Okey, boleh tak tuan-tuan tengok pasangan kawan sebelah, cuba praktikkan. Okey, bagaimanakah soalan itu hendak dilontarkan dan macam mana jawapan itu hendak diberikan. Paksalah, kalau Aminah kena jadi Aminah lah.
Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Boleh juga tanya soalan kalau ada. Okey? Sudah? Atawadda. 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 حاجة ماذا تفعلين؟ Okey. Cuba saya nak dengar Muhammad dengan Zaim. Okey, cuba bualkan soalan nombor 2 tu. أمينة ماذا تفعلين؟ Aminah, maza taf'alina. Okey. Saya nak solat. Ana, kalau amshi bermaksud saya berjalan. Okey. Kalau saya bersolat, saya nak solat. Ana usalli fil musalla. Okey. Aminah, maza taf'alina? Ana usalli fil musalla. Okey, ana usalli fil musalla. Okey. Ustaz boleh cuba Ustaz soalan ketiga Ustaz? Naam. Ana fil masjid. Naam. Haji, maza taf'al? Kemudian Haji jawab, ana atawadda. Okey, ana atawadda. Nak tambah fil musalla tu boleh juga, tak ada masalah. Okey. Soalan yang keempat. Bolehlah mana-mana. Siapa itu dah jadi 3 orang. Tuan jadi seorang kat situ. Nak test juga ke tuan? Okey, tuan bagi soalan kat siapa? Bagi sebelah sinilah. Soalan nombor 4. Hajah maza taf'alin? Oh, garang sikit ni. Hajah maza taf'alin? Siapa nak jawab? Ana aqra'u al-Quran. Okey, ana ataupun ana aqra' al-Quran. Okey? Jadi kena ingat ya. Kena ingat yang kaedah ni. Kenapa saya suruh ingat? Dia kadang kan bila kita dah ingat, bila kita baca Quran tu jadi kita terperasan tau. Kita akan terperasan, oh ini yang kita belajar dalam kelas bahasa Arab. Sebab ini yang perkataan ini, kaedah ini memang ada di dalam Al-Quran. Okey? Jadi memang kena ingatlah. Okey. Jadi itu kaedahnya tuan-tuan. Kata kerja yang saya bagi itu sangat terhad. Okey, saya bagi 1 2 3 4 5 je. Okey, saya bagi azhab, saya pergi. Amshi, saya berjalan. Atawadda, saya berwudu. Usalli, saya bersolat. Aqra, saya membaca. Saya bagi 5 je. Okey. Tapi kalau tuan-tuan nak tambah lagi,
tuan-tuan boleh tanya saya boleh senaraikan. Apa benda yang daripada soalan ni tuan-tuan nak tanyakan? Kata kerja tu tuan-tuan tak tahu, tapi tuan-tuan nak gunakan. Nak tanya sangat. Okey? Tapi dia punya Arab dia tak tahu. So saya boleh senaraikan di sini untuk bantu tuan-tuan. Okey? Ada tak? Makan. Okey, itu benda harian yang memang kita mudah untuk kita bertanya. Okey. Saya letakkan dia di kawasan sinilah. Sebab saya nak kaitkan dengan apa-apa yang telah kita bincangkan tadi. Okay, saya padam yang ini. Okey. Okey, dia punya kata dasar dia sini. Ni kata dasar dia lah. Maksud kata dasar ni maksudnya dia tak ada lagi apa-apa pertambahan. Okey. Dalam perkataan ni, dalam kata kerja ni. Tadi kita dah ada qara'ah. Okey, saya buat slash kat sini. Makan akala. Akala. Akala makan. Okey. Kalau saya makan, kita kata tambah hamzah beralif kan? Kita kata tambah hamzah beralif yang berbaris atas. Kemudian kita sambung terus. Kaf lam. So macam mana kita nak baca tuan-tuan? Cara bacanya adalah akul. Akul bermaksud saya makan. Okey, akul. Kalau awak makan, tukar hamzah tadi kepada ta, maka dia akan jadi takul. Kalau di sini kita kata tambahkan hujungnya dengan apa? Dengan ya nun kan? Kita dah ada takul. Kita tambah ya nun. Ni untuk perempuan. Lelaki takul, kamu makan. Perempuan takulin, kamu sedang makan untuk perempuan. Okey. Selain daripada makan, minumlah pula kan. Okey, minum. Syariba. Syariba bermaksud minum. Kalau saya minum, asyrab. Okey. Tambahkan alif yang ada hamzah. Sambungkan saja dengan perkataan tadi. Maka jadilah asyrab. Kalau kamu minum, lelaki, tashrab. Tashrab. Perempuan? Kita tambah hujung dia, tambah ya nun. Maka jadilah tashrabina. Okey. Ada lagi perkataan lain. Kataba. Kataba bermaksud tulis. Kataba ini minum. Tulis kataba. Kalau saya menulis, kita tambahkan hamzah, kemudian kaf, ta, ba. Maka kita baca dengan, dia boleh baca dengan, okey, ada perkataan yang dibaca dengan baris atas.
Macam ni. Tapi ada juga perkataan yang baca dengan baris depan macam ni. Contohnya kataba aktubu. Kalau kamu menulis, lelaki, taktubu. Taktubu. Kalau perempuan, aktubu. Okey. Dia untuk perkataan Arab ni, dia boleh dibaca dengan, maksud saya dia ada jenis perkataan yang dibaca dengan baris atas, ada jenis perkataan yang dibaca dengan baris depan, dan ada jenis perkataan yang dibaca dengan baris bawah. Okey, yang dibaca dengan baris bawah nanti saya tunjukkan nanti selepas ni. Okey. Yang ni aktubu ni dia memang kena baris depan. Okey, aktubu, taktubu. Kemudian di sini kita tambah ya nun. Maka jadilah taktubina. Okey, taktubina. Okey. Kataba menulis. Jalasa duduk. Okey. Dalam bahasa Melayu kita gunakan perkataan jalasa ni, iaitu kita gunakan dalam bentuk tempat, iaitu majlis. Majlis bermaksud tempat duduk atau tempat berhimpun. Majlis ilmu bermaksud tempat orang berhimpun untuk duduk belajar ilmu. Kalau majlis agama itu dah lain lah. Majlis agama Arab dia tak guna majlis. Okey, dia tak guna majlis untuk menunjukkan pertubuhan ataupun institusi. Okey, majlis itu dia menunjukkan tempat yang umum je, tempat yang kecil je. Azan. Okey, sementara muazzin nak pergi azan, saya tambahkan dekat sini yang saya katakan tadi. Kita tambahkan alif, jim, lam, sin. Yang ni kita baca dengan ajlis. Okey? Okey, tafadhal.
Okey tuan-tuan, untuk perkataan jalasa, bila kita nak kata kita duduk, kita akan kata ajlis. Bila kita kata kamu duduk untuk lelaki, kita tambahkan, kita tukar hamzah ini kepada huruf ta, maka kita akan kata anta tajlis. Kalau di sini kataan tajlis tu tadi kita tambah dengan ya nun, maka jadilah tajli sina. Okey, mungkin satu lagi perkataan, kalau ada yang nak tahu satu perkataan lagi untuk sebagai akhir perbincangan untuk kelas Arab kita pada bulan ini. Nah, oh, jual, beli ke jual? Ishtara, membeli. Ishtara, okey. Ishtara, ini panjang sikit tuan-tuan perkataan dia. Tadi semua tiga, 1, 2, 3, semua tiga. Tapi ini perkataan dia panjang sikit. Ishtara membawa maksud membeli. Ishtara membawa maksud membeli. Kalau kita nak kata saya membeli, kaedah dia sama, tambahkan alif berhamzah, kemudian okey, cuma kat sini dia ada alif juga kat sini kan? Dia ada juga alif kat situ. Okey, ini perbincangan ni agak panjang sikitlah panjang. Okey, kalau kita bariskan alif, kita nak bariskan dengan sini dah memang baris mati. Okey, kalau kita nak letakkan baris mati kat sini, dia jadi ada kesukaran untuk kita membaca. Okey, kerana ada dua huruf yang berbaris mati dekat sini. Jadi apa kaedah dia?
Buang yang ni. Kemudian tinggal yang ni lah. So dia akan jadi macam ni. Ashtari. Secara ringkas dia akan jadi macam ni. Ashtari. Saya membeli. Ashtari. Kalau kamu membeli, tashtari. Tashtari. Okey, kalau perempuan tashtarina. Okey, tashtarina. Tape. Banyak dah ni tuan-tuan. Tambahan kepada perkataan yang sedia ada, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita tambah lagi 5 perkataan. Okey, kalau kita kira sekali dengan dia punya pecahan-pecahan dia, setiap perkataan ni ada pecahan 3. So kita dah belajar 15 bentuk perkataan. Kalau campur yang 10 tadi, kita dah belajar 30 bentuk perkataan. Sebenarnya banyak dah tu. Okey, 30 bentuk perkataan yang berasal daripada 10 kata kerja tadi. Kerana setiap satu kata kerja kita akan pecah dia kepada saya, kepada kamu lelaki, dan juga kepada kamu perempuan. Okey? Baik. Saya rasa cukuplah kot. Malam ni agak heavy sikit tuan-tuan. Tapi saya kena bagi dulu nota ni, cara kita nak selesaikan pengesuaian tentang kaedah ini. Kita kena banyak buat ulang kaji lah. Kita dalam kelas ni kita akan banyak buat ulang kaji dan juga latihan. Di samping kita menambahkan vocab kita. Okay, vocab juga adalah penting, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah semoga Allah memberikan kepada kita rasa mudah belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ni saya tak kata mudah, bahasa Arab ni sebenarnya susah. Tapi saya mengharapkan Allah mencampakkan dalam hati kita rasa ringan, rasa mudah untuk belajar bahasa Arab, insya-Allah. Tutup dengan tasbih al-kafarah dan surah Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.